Cik Rashid terus hantar ke tengah. Matthew Salves, jadian yang baik, cari ruang. Percubaan dari Matthew Salves. Main yang tidak boleh diberikan ruang. Kita oleh Omid Nazari mencari Matthew Salves. Sekali lagi peluang untuk Matthew Salves. Terkejam. Kali ini percubaan kaki kiri dari Matthew Salves. Clearan yang tidak begitu kemas. Sekali lagi kesilapan Fayan Zulkifli mencari ruang ketika ini. Namun Shihan berjaya untuk melakukan tangkapan. Satu kedudukan yang cukup merisaukan untuk benteng pertahanan Negeri Sembilan. Sepakan dari Mahmud Al-Badi. Tepat. Namun tidak begitu sukar bagi Shihan. Luang untuk Yashir Pinto. Zakwan. Agak lemah percubaan dari Zakwan. Belakang ke tengah mencari Zakwan. Ke belakang. Terlepas peluang Negeri Sembilan. Adakah tandukan dan diselamatkan oleh Ifwan. Dari Matthew Salves. Satu tandukan yang baik. Masih lagi dalam kawalan pemain Negeri Sembilan. Cik Rashid. Antara ke tengah Zakwan. Sedikit saja tersasar dari Zakwan Adha. Kapten Negeri Sembilan. Tolakan kepada Ngah Wanja. Peluang untuk Ngah Wanja. Dalam kawasan penalti. Namun pengadil meneruskan permainan. Omid Nazari. Dari Kuzaimi. Tandukan dan diselamatkan oleh Ifwan. Satu lagi peluang kemasan untuk Negeri Sembilan dinafikan oleh Ifwan Akmal. Ya, kita tidak tahu kenapa Ngah Wanja dikeluarkan kerana beliau berhasil dengan begitu baik pada saya. Banyak larian-larian yang dilakukan. Itu peluang percubaan. Ditampan oleh pertahanan. Dapat dengan Arif Farhan. Dia lepas Cik Rashid. Sepakan penalti untuk Negeri Sembilan. Cik Rashid, Cik Alim. Ari Gustavo. Tekanan tiang. Terlepas peluang Negeri Sembilan untuk mendapatkan jaringan pertama. Dinafikan oleh tiang gol. Satu drama yang terjadi di Paroi malam ini. Gustavo Almeida, pemain yang dibawa di separuh masa kedua. Laporan daripada saudara Zainal Haji Mukri, Komisi Perlawanan di Paroi, 8,350 orang. Salah seorang dari penonton tersebut adalah Hafizul Ahmad. Salah seorang lah. Salah seorang. Tetapi perlawanan berakhir dengan keputusan seri tanpa jaringan. Namun untuk pasukan Kedah, berakhir sudah perjalanan mereka pada musim ini. Sementara bagi pasukan Negeri Sembilan, perjalanan mereka diteruskan menerusi kemenangan agregat 2-1. Sebab mereka menang pada perlawanan yang pertama menerusi jaringan Cik Rashid Halim dan juga Matthew Alves pada perlawanan yang pertama tempoh hari. Game ini juga antara game yang hidup. Sebab game ni game yang laju. Betul. Banyak peluang-peluang yang terhidang. Ikhwat tiba-tiba menjadi wira kepada pasukan Kedah ketika dia sudah lama tidak diturunkan dalam pasukan ini. Namun begitu, ini adalah perlawanan terakhir untuk pasukan Kedah. Kita cerita pasal Kedah terlebih dahulu. Ya, saya rasa perjalanan pasukan Kedah sampai ke hari ini punya game, saya rasa penuh gelora lah dengan Gelora Coach Aidil direhatkan lah kan. Dengar macam direhatkan lah. Tetapi bukan rehat dah, dia dah tarik diri dah. tarik diri tu Jadi dengan Coach Vito Andrak mengambil tampuk ketua kejurulatihan ni. Jadi saya rasa ya, apa yang ditampilkan malam ni nampak seperti okey. Tetapi kita boleh nampaklah mereka quite struggle lah. Kalau diikutkan kepada standard-standard pertandingan biasanya dalam kedudukan kekurangan satu gol, iaitu dengan keputusan 1-2, pasukan yang ketinggalan tu pasti akan buat banyak perancangan, banyak perubahan dan kena berani mati untuk mendapatkan keputusan kepada mereka. Ya, walaupun bermain dengan away sepatutnya lah. Saya rasa boleh je meletakkan lebih ramai sedikit di bahagian attacking. Okay. Mungkin Coach Victor ingin tidak membenarkan untuk dibolusi dengan lebih awal dahulu dan baru mereka fikirkan bagaimana untuk mencari gol. Tetapi seharusnya perlu seimbang lah. Ya. Walaupun bertahan tetapi menjaringkan gol juga penting kerana mereka ketinggalan dan bermain di tempat lawan juga bukan perkara yang mudah kerana Negeri Sembilan juga adalah pasukan yang quite bagus di tempat Paroi, sendiri. di tempat sendiri dan ya saya rasa mungkin
mereka tidak dapat mencari solution lah bagaimana untuk Saya mencari kemenangan. masih lagi nak tumpukan perhatian kita dan juga fokus perbincangan kita ini kepada pasukan Kedah. Bermakna Kedah telah pun mengakhiri musim mereka dengan tanpa sebarang kemenangan. Rentetan 6 kekalahan berturut-turut. Hari ini alhamdulillah sebab ada keputusan seri. Namun dah terlambat kepada mereka. Ya. So ringkaskan tentang perjalanan mereka sepanjang musim ini dalam saingan Liga, Piala AFC, Piala Malaysia yang menyaksikan mereka terkandas di peringkat kalah mati pertama. Ya, saya rasa average abang. Dan saya berharaplah di tahun hadapan mereka boleh nampaklah apa yang kurang dan apa kelebihan mereka untuk tahun ini, dan saya berharap mereka boleh jadi seperti tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Tahun-tahun sebelum ini. Ya, tahun sebelum ini mereka adalah Ramai yang telah memberi komen tentang satu, mereka dah boleh move on sedikit apabila tanpa Rizal Ghazali dan juga Badur Bakhtiar. Betul. Tetapi mereka masih lagi tak dapat menghadam yang Kedah gagal untuk memancing pemain-pemain import yang berkualiti dalam pasukan mereka. Itu yang saya cakap tadi. Saya berharap mereka boleh nampak apa yang terjadi tahun ini dan membuatkan Coach Aidil mungkin buntu untuk menjaga ataupun memberi peluang kepada pemain muda pasukan Kedah tahun ini untuk menyinar. Dan saya nampak mereka tahun depan seharusnya lebih pantas, lebih cepat untuk mencari pemain yang boleh mereka jadikan tonggak untuk pasukan. Kedah adalah tim yang ada reputasi yang tinggi. Sebab apa? Mereka adalah satu-satunya tim yang ada double treble. Betul. Okey, di bawah bimbingan saudara Azraiko. Mereka pasti akan membuat perancangan awal. Yang pertama sekali, kena cari the real head coach untuk mengendalikan pasukan ini dan berikan kebebasan kepada jurulatih tersebut membentuk pasukan dan juga mengikut acuannya sendiri dengan bantuan daripada bantu-bantu, juga ada bantuan daripada pihak pengurusan. Itu yang perlu dilakukan oleh pasukan Kedah kalau mereka mahu kembali sebagai pasukan yang disegani. Alright, let's talk about Negeri Sembilan. Boleh? Benjang Hobin. Benjang Hobin. Pasukan ini di bawah kendalian Kedevan berakhir dengan kedudukan yang agak memuaskan. Kredit untuk mereka di atas usaha daripada Devon sendiri dengan pembentukan pasukan yang memang saya nampak solid. Betul. Okey, cuma nak kena perbaiki sana sini sedikit sebanyak, terutama daripada segi penyudah. Kalau diikutkan dalam kedudukan table ini, Negeri Sembilan akan berdepan dengan pasukan yang juga reputasinya cukup tinggi dalam saingan Piala Malaysia, iaitu pasukan Selangor. Cerita pasal persiapan untuk pasukan Negeri Sembilan ini. Ya, kita boleh nampak game malam ni walaupun mereka tidak menang tetapi masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan game pertama hari itu mereka menang. Jadi saya rasa momentum tu akan disambunglah di Sukuakhir, dan saya percaya Coach Devon juga memang cukup berpengalaman dalam Piala Malaysia inilah. Dan mereka juga tahun ini dalam Liga Super nampak seperti mereka pasukan yang okey dengan last 2 year mereka bermain dalam Premier League, dan then tahun ni bermain dalam Super League. Jadi saya rasa pencapaian mereka tahun ni setakat ini memang bagus. Bagus. Yep. Betul. Namun kebergantungan kepada pemain-pemain import Matthew Salves lah dengan yang lain juga perlu ada support sebenarnya daripada pemain-pemain lokal. Kita tak nafikan Kuzami PE nampak semakin meningkat permainannya. Kita nampak bagaimana Shihan dah memang dah confirm sebagai penjaga gol nombor 1 negara ketika ini, tetapi dalam saingan kalah mati 2 leg 2 peringkat ini suasananya agak berbeza sebenarnya, Zah. Kita boleh panggil edisi kali ini sebagai saya rasa carnival lah. Ya, pasukan Negeri Sembilan dengan Shihan sebagai national keeper. Jadi saya rasa dia boleh menilai lah. Tidak perlu menunggu untuk menampilkan performan yang baik. Kena terus sahaja kerana ya tidak ada perlawanan grouping dan terus bermain dalam pusingan pertama dan Sukuakhir. Jadi ya dengan performan Shihan malam ni saya rasa dia akan menjadi tonggak lah untuk pasukan Negeri Sembilan di Sukuakhir nanti. Komen anda tentang di barisan hadapan untuk pasukan Negeri Sembilan ini. Yasir Pinto, kita ada dapat lihat bagaimana juga dengan kedudukan David Nazari. Dia juga perlu mainkan peranan yang besar dalam perlawanan ini untuk
pertemuan dengan Selangor nanti? Betul. Saya rasa dia banyak bermain nombor 10 punya area lah, Nazaria. Dan dengan Bruno Alves bermain di bahagian striker bersama Zakwan. Jadi saya rasa 3 combination ni nampak seperti okey lah. Dan saya berharap mereka tahulah macam mana untuk bermain dengan pasukan Selangor, pasukan yang penuh sejarah dalam Piala Malaysia. Dan saya berharap mereka mengekalkan performa mereka untuk yang game yang hari ini ataupun game yang sebelumnya. Ya. Kedah telah memberikan satu saingan yang cukup hebat untuk mencari kemenangan dan juga untuk mencari jaringan, tetapi tidak berupaya, terpaksa akur, tersingkir dalam saingan Piala Malaysia ini. Seawal pusingan yang pertama lagi, bagi Negeri Sembilan pula, kami melihat bahawa ini adalah juga sebagai satu wake up call kepada mereka untuk membuat persiapan yang lebih rapi lagi. Sebab saingan quarter final yang pertama hanya akan berlangsung dalam beberapa hari saja lagi. Mereka akan mereka akan bermain away terlebih dahulu. Walaupun perjalanan tak jauh, tetapi mereka kena cari bekalan Niza, untuk menghadapi saingan yang kedua, pusingan yang kedua pada 11 bulan November nanti. Betul. Mereka perlu memikirkanlah kerana mereka bermain away game dahulu. Okey. Tapi saya percaya coach Devon tahu untuk buat rotation lah, kerana 2 hari 3 hari akan bermain balik untuk second leg. Sukuahi. Dan saya rasa pemain-pemain yang bermain pada malam ini mungkin ada yang direhatkan untuk di Sukuahi lah. Dia punya gap antara quarter final 1 dengan quarter final 2 cumalah 4 hari. Tak lama. Jadi sebenarnya dalam tempoh tersebut macam-macam yang perlu dipikirkan dan banyak kerja keras yang perlu dilakukan. Okey. Penalti ini kalau dilihat sekali lagi, of course dia tak akan tidur malam. Kerana dia adalah merupakan satu kesilapan. Anda katakan bahawa sebenarnya apabila step yang pertama tu dah ambil, sepatutnya terus tendang aja kan? Betul. Alright, kita tinggalkan. Tahniah kepada pasukan Negeri Sembilan yang telah berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat suku akhir. Lawan mereka adalah pasukan Selangor.